Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi dalam Jalil Shah Channel. So hari ni dalam Sembang Bola, aku akan cerita tentang seorang legenda bola sepak dunia yang aku rasa beliau ni memang kalau untuk bola sepak, bagi aku dia antara pemain yang terbaik dekat dunia lah. Ini pendapat aku lah, sebab aku dah tengok dia pada kecil. So aku nak sembang pasal Ronaldinho. Jom kita tengok. So aku hari nak sembang pasal seorang legenda bola sepak iaitu Ronaldinho. So aku rasa ramai yang kenal Ronaldinho ni. Siapa yang tak kenal Ronaldinho zaman-zaman bola dia gemilang dulu, memang aku rasa tak sah lah kalau aku tak kenal Ronaldinho ni. Aku rasa Ronaldinho ni dia unik. So sampai sekarang aku masih tak jumpa lagi siapa pemain bola sepak yang bertaraf dunia yang macam dia lah. So Ronaldinho ataupun nama sebenar dia Ronaldo de Assis Moreira, yang dilahirkan pada 21 Mac 1980 di Porto Alegre, Brazil. So beliau ni dilahirkan di kelompok bola sepak, bermaksud ahli keluarga beliau juga pemain bola sepak, bermula daripada ayah beliau seorang pemain bola sepak profesional dan juga abang beliau. So dalam keluarga beliau, beliau dibesarkan dalam kelompok miskin, maksudnya dia dilahirkan di dalam kelompok perkampungan yang agak miskin lah. So ahli keluarga beliau bergantung kepada bapa beliau sebagai pemain bola sepak. Tetapi sayangnya pada awal usia beliau, ketika sekitar 8 tahun, bapa beliau dah meninggal. So ayah beliau dah meninggal dan bergantung kepada abang beliau, itu Roberto de Assis Moreira, merupakan abang kandung beliau. Dan selepas kehilangan bapa beliau, so dia bergantung kepada Roberto ni lah. So beliau yang membesarkan Ronaldinho dia daripada kecil. So jarak mereka umur lebih kurang 10 tahun macam tu lah, tak selaku 10 tahun lebih. So abang dia juga pemain bola sepak yang profesional. So abang dia bermain dekat Grêmio, Brazil, dan pernah bermain dengan Sporting Lisbon tak selaku. So tetapi sayangnya masa awal kegemilangan abang dia terpaksa bersara awal disebabkan kecederaan lutut yang agak serius ketika itu. So dari situ, bila abang dia dah tak boleh bermain bola sepak, abang dia curahkan semua bakat-bakat yang dia ada ataupun pengetahuan tentang bola sepak dekat Ronaldinho. Ketika tu Ronaldinho berumur 10 tahun tak salah aku. So dekat situlah dia melatih Ronaldinho daripada kecil sampai jadi Ronaldo besar. So Ronaldinho ni dalam bahasa Portugis bermaksud Ronaldo kecil. Sebab nama asal dia sebenarnya Ronaldo tau. So Ronaldo de Assis Moreira, tapi orang gelarkan Ronaldinho sebab orang tengok bakat dia, orang panggil Ronaldo kecil. So dalam bahasa Portugis. So dari sejak tu abang dia dah latih di beliau. So beliau bermula karier bola sepak
pada umur 10 tahun. Ketika itu beliau bermain futsal. Kalau korang pernah tengok Joga Benito zaman-zaman awal-awal 2000 dulu, akan tengok video-video Joga Benito beliau. So dekat situ bermulalah dia menunjukkan skill-skill dia. Sebenarnya skill-skill yang Ronaldinho dia buat sekarang kan, maksudnya zaman-zaman gemilang sebenarnya dia dah buat skill-skill tu ketika dia kecil lagi lah. Maksudnya benda tu memang dah ada, talent tu dia memang ada. So dia praktis lama-lama dia lebih cekap memegang bola atau mengawal bola lah. So dalam masa yang sama beliau menyertai klub akademi Grêmio yang merupakan sebuah klub bola sepak besar juga dekat Brazil. Dan abang dia pun pernah bermain di peringkat profesional dengan Grêmio pada tahun sebelumnya. So beliau bermula pada tahun 1987 bermain bersama Grêmio sebagai akademi, dan sampai 98 bermain dengan akademi. Dan pada 98 jugalah skuad Grêmio ni tertarik dengan beliau untuk membawa beliau bermain bersama skuad senior lah. Selepas beliau dipanggil oleh pasukan kebangsaan Brazil bawah 17 untuk kejohanan Piala Dunia bawah 17 di Mesir tak salah aku. Dan beliau menjadi pemain terbaik pada kejohanan tersebut lah, tahun 97 tak laku. So 98 kelab pertama beliau Grêmio menandatangani kontrak sebagai pemain senior pada 1998 sampai 2001. So dekat sana di Grêmio beliau dapat dekat Grêmio dia bermain selama 2 tahun, hampir 2-3 tahun juga lah, 98 hingga 2001, dengan 52 penampilan dan juga 21 gol. So dekat situlah bermulanya kerjaya beliau. Selepas pasukan-pasukan pada Eropah mula nampak bakat Ronaldinho ni dengan skill dia, dengan tarian samba dia. Kalau korang tahu macam mana dia punya skill yang mula-mula dia start buat, yang zigzag, skill zigzag. Lepas tu passing tak tengok, passing no look, macam passing no look itu memang karakter beliau lah. Dengan tarian-tarian samba dia bila dia kontrol bola kan, skill menganjing orang. Itulah Ronaldinho. Okay, so pada tahun 2001 menarik minat dua pasukan besar Eropah ketika itu, Paris Saint-Germain dan juga Arsenal. Tetapi beliau mendapat nasihat daripada abang beliau lah, Roberto, supaya pergi ke Paris Saint-Germain ketika itu pada 2001. So beliau berpindah ke Paris Saint-Germain pada 2001 hingga 2003. So dekat PSG dia dapat buat 55 penampilan dan 17 gol. So dekat situ bila bakat dia mula terselah pada dekat di Paris Saint-Germain, beliau dibawa sekali dan untuk Piala Dunia 2002 dan merupakan menjadi pemain yang membantu pasukan Brazil ketika itu memenangi Piala Dunia tahun 2002. So menjaringkan gol yang menarik. Masa tu aku ingat masa England lawan dengan Brazil, dia buat gol daripada jauh, gol free kick kalau aku. So pun itu menarik. Ini pasukan-pasukan besar contohnya macam Manchester United masa tu, Barcelona, diorang bersaing lah. Sampai tak salah aku masa lepas Piala Dunia tu, masa dia main dengan Paris Saint-Germain tu, bila kontrak dia nak habis, Sir Alex Ferguson pergi ke Paris untuk sign dia, masa nak deal lah. Tapi sama jugalah, kes yang sama juga bila beliau bertanya pendapat tentang kelab-kelab ni lah dengan abang dia Roberto. So abang dia suggest untuk dia pergi kat Barcelona lah. First untuk dia communication dan juga club history lah. So masa Piala Dunia tu juga dia antara trio terbaik ketika tu, zaman tu yang trio paling baik kat dunia masa tu, Ronaldinho dan Rivaldo. Masa tu kalau kau tengok zaman-zaman poster tu penuh gambar orang bertiga, Ronaldo, Roberto Carlos pun terlibat sekali lah. Orang cakap orang label dia apa masa tu, tak ada aku 3R something gitu lah. Orang label orang bertiga tu trio yang terbaik di dunia. So bila dah lepas Piala Dunia, menang Piala Dunia sekali,
2003 kontrak dia habis dengan Paris Saint-Germain, so tak disambung. So masa itulah Ronaldinho bersetuju untuk berpindah ke Barcelona. So 2003 beliau bermain 2003 hingga 2008 di Barcelona. Okay, so inilah kemuncaknya karier Ronaldinho ni, yang orang betul-betul di budak jongangnya seleksinya mau panggil itu. So inilah kemuncak dia, dekat sini lah dia dapat semua yang dia nak lah. Okay, pertama sekali untuk personal, Ronaldinho ni dia pernah menang pemain terbaik FIFA selama 2 tahun berturut-turut, 2005-2006 tak salah aku. Lepas tu pernah menang Ballon d'Or 2006. Dia menang 2 piala La Liga, 1 UEFA Champion, 1 El Clasico salah aku. Tu satu. Dekat Barcelona dia berjaya membuat 145 penampilan tak salah aku, dengan 70 gol, lebih kurang 70 gol dekat Barcelona. So memang zaman-zaman gemilang dia lah. So aku tak nak cerita backside lah, maksudnya Ronaldinho, kalau orang kenal Ronaldinho sekarang ni, banyak orang cakap pasal negatif dia punya tingkah laku dia, dan baru ni pun dia disabitkan bersalah dan dengan abang dia juga disebabkan pemalsuan pasport. So itu lebih kepada dia punya personal life lah. Memang personal life dia memang agak kurang baik lah. Tapi aku nak lebih agungkan Ronaldinho ni sebabkan dia punya talent dalam bola sepak. Sebab macam aku cakap awal tadi, aku tak pernah jumpa pemain bola sepak yang macam beliau ni lah. Walaupun kita ada pemain bola sepak yang terhebat di dunia, Ronaldo, kita ada Lionel Messi yang pernah menang Ballon d'Or selama 6 kali, yang tak pernah orang buat. Tapi bagi aku, pendapat aku, kalau sebagai peminat bola sepak atau pecinta bola sepak, aku anggap Ronaldinho ni, walaupun orang lain pernah menang ataupun pernah beat medal lebih banyak, trofi lagi banyak, aku tetap respect Ronaldinho ni sebab aku tak pernah jumpa orang seunik dia. Cara dia bermain, kau tengoklah, kalau contoh dalam game-game besar-besar sebelum ni, kalau kau tengok kasus pasal Ronaldinho kan, dia cara dia bermain kan, dia terlampau santai tau. So macam sebagai contoh, dia kalau kena kad kuning ke kamera, dia tetap senyum tau. Dia sempoi lah, dia orang dia sempoi dalam padang, dia memang sempoi. Contoh kalau dia fan dia apa semua, dia layan dengan baik lah. Maksudnya dia memang respect dia punya fan, sebab dekat situ yang membuatkan dia naik. Walaupun dekat luar punya histori dia memang agak teruk, seorang yang nakal, orang panggil nakal. So kau tengoklah, contoh kalau game-game besar sebelum ni, kalau kau tengok orang penonton masuk padang untuk jumpa dia, untuk peluk dia, bukan dia sajalah. Contohnya macam pemain-pemain star lain pun, kalau yang bermain sekali dengan dia, nak sampai berebut nak tukar baju. So bila jumpa dia salam, sampai peluk, sampai cium. Kalau tengok satu video yang viral sebelum ni, Diego Maradona kan, yang dia pernah peluk, cium Ronaldinho kan. Dia kata Ronaldinho ni pemain paling hebat lah dekat dunia. Dia tak pernah jumpa pemain sama juga macam apa yang aku cakap lah. Memang bagi aku memang itu betul lah. Sebab Ronaldinho ni bagi aku, dia macam mana, dia memang talented lah. Lagi satu, dia pun ada effort juga dalam dia punya ni. So bukan disebabkan masa dia gemilang tu memang dia hebat. Kalau korang tengok video-video zaman yang dah lepas dia bersara ataupun tengok cara dia main bola pun, memang hebat gila tu. So kau tengok macam baru ni kan, pihak penjara dia benarkan dia main bola sepak dekat liga penjara kan. So disebabkan awal-awalnya dibantah oleh orang penjara sebab itu Ronaldinho kan. Dan dia bantu pasukan penjara dia menang dalam kejohanan tu. Okay. No
Okay, untuk Ronaldinho ni, untuk skuad kebangsaan, beliau bermain daripada tahun 1999 hingga 2003 dengan 97 penampilan dan 33 gol untuk Brazil. So pernah bermain World Cup selama 2 kali, 2002 hingga 2010. Kejayaan untuk dengan negara, World Cup 2002 lah. Ramai yang ingat World Cup 2002 tu, munculnya si Gigi Jungang tu. So Piala Konfederasi 2005, beliau berjaya membantu Brazil menang piala, dan Olimpik tak salah aku, peringkat kanser satu Olimpik. Okay, so itu daripada segi kebangsaan lah. Okay, so back to story lah. Selepas beliau bermain bersama Barcelona selama hampir beberapa season, 2003 ke 2008, beliau berpindah ke AC Milan, Itali. Beliau bermain di Liga Itali ketika itu. So beliau jaya menangi 1 Piala Liga masa ketika itu. Beliau berpindah pada 2008 hingga 2011. So ketika beliau berpindah dekat AC Milan ketika tu, zaman yang beliau berpindah ke AC Milan tu, banyak sangat player star. Contoh antara Beckham ada kat situ, ada Pirlo masa tu bermain sekali dengan beliau, ada ramai masa tu, ramai aku tak ingat, tapi ramai pemain star yang ada kat AC Milan ketika itu. So 2008 hingga 2011, 76 penampilan, 20 gol. So selepas beberapa season dekat Itali, beliau berpindah ke Brazil. So balik ke rumah, maksudnya balik ke negara, balik ke Brazil pada tahun 2011 hingga 2012. Beliau berpindah ke Flamengo Brazil. Tapi satu season je lah beliau berjaya, ada 33 penampilan, 15 gol. So lepas tu berpindah ke Atlético Mineiro, Brazil juga, klub Brazil juga, 44 penampilan, 16 gol. Selepas 2 season lah dekat Atlético Mineiro tak salah aku. Lepas tu beliau berpindah ke Mexico, kelab Mexico, apa nama kelab dia, Garantero macam tu lah. So dekat sana dah nampak dia punya prestasi, dia dah mula merudum lah. Dia dah makin berisi, badan dia dah nampak semakin fisik dia semakin tua. Dia dah nampak macam dah macam slow lah. Tapi still dia punya control ball dia masih sama, cuma dah slow lah. Dia tak macam lincah macam sebelum ni. So just 25 penampilan je, 8 gol dekat sana. So dia balik ke Brazil pada tahun 2015 tak salah aku. Dia bermain dengan Fluminense. Dekat situ tak banyak penampilan, so beliau cedera juga. So tak salah aku 7 penampilan. Lepas tu dah tak ada kelab sangat, dia just main lebih, dia main futsal Liga India salah aku, yang main star-star semua dekat sana. Pada 2018 beliau mengumumkan beliau bersara dalam bola sepak lah. So dekat situ habislah karier sebagai seorang Ronaldinho. So aku nak sembang sikit lah pasal Ronaldinho ni. So Ronaldinho ni antara pemain yang aku minat masa kecil. Talented lah dia, talented. So aku tak rasa dalam masa 10 atau 20 tahun lagi akan ada player macam beliau ni. Walaupun kita ada nampak lah ada pemain muda yang nampak gaya macam Ronaldinho, tapi kita tak jumpa lagi yang Brazilians, yang betul-betul original Brazilians, yang bermain bola sambil menari samba dalam padang bola sepak, yang boleh senyum dengan gigi jongang dia. Saya jumpa lah. So aku sebenarnya rindu juga lah nak tengok Ronaldinho yang macam dulu juga. Maksudnya memang takkan boleh balik lah. Maksudnya pemain yang macam Ronaldinho ni comeback balik. Okay, so macam kita tengok lah Diego Maradona masa tahun 1982, 86 World Cup semua kan. Masa dah main, lepas pada zaman dia ada muncul lagi orang kata Maradona baru, iaitu Lionel Messi. So memang nampak benda tu lah. So
aku tak jumpa lagi dalam Brazil punya squad ni. Mungkin ada orang kata gaya-gaya Neymar tu, tapi Neymar tu dia bagus, Neymar bagus, cuma dia belum tahap Ronaldinho lagi lah. Dia punya permainan tu berbeza, jauh berbeza. Okay, so terima kasih semua. So terima kasih dah tengok Jalil Shah channel. So siapa suka video ni boleh like, comment dan share video ni. Siapa yang belum subscribe boleh subscribe. So itu saja Sembang Bola pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.